Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dan juga para sahabat, para tabi'in dan seluruh umat. Jadi kepada anda semua, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kepada yang sedang menonton ataupun yang sedang menantikan rancangan Mekah Kenangan Terindah. Bersama anda, sekali lagi host anda pada hari ini, iaitu saya, admin Mekah Kenangan Terindah, Muhammad Syaharuddin bin Syahari. Dan saya, Nur Salimah binti Muhammad Hasim. Dalam episod kita pada hari ini, iaitu apa dia? Cerita Raya dan Berita Terkini dari Makkah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua yang baru menonton, saya mendoakan agar anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar anda semua diampunkan segala dosa, agar segala-segala yang anda buat amal soleh di bulan Ramadan agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua yang berada di Malaysia dan juga berada di Singapura. Kami mengucapkan Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Ya betul. Kasi melayukan Gaji Melayu kan dia punya arah-arah. Bahayanya Mubarak, yakni semoga hari ini hari yang kita tunggu-tunggu ni itu mendapat keberkatan dan juga segala amalan kita, amal soleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sepanjang tahun anda semua berada di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustazah, Yes. Macam mana ya? Hari ni adakah kita berdua saja? Oh, tidak. Jadi hari ini kami bukan berdua tapi kami bertiga. Iaitu kami bersama dengan geng Mekah kami, iaitu Puan Masnira Ramli, dan kita mengajak dia untuk kita join kita punya live pada hari ini. Dipersilakan Puan Masnira Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Masnira. Hai semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, inilah Mak dia. Batin. Oh. Selamat Hari Raya. Okay. Pada lima masing-masing, alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan anda, inilah dia Puan Masnira Ramli yang kini juga berada di Mekah Al-Mukarramah, sama juga seperti kami, dan kami tidak boleh berjumpa antara satu sama lain ya sebab disebabkan COVID-19 ini. Dan juga Puan Masnira Ramli kini berada di Mekah, iaitu di Hamra. Tempat tinggalnya Hamra, dan tempat tinggal kami ada di Az-Zahir. Ya, betul Ustaz, Ustazah. Sama. Okey, jadi Puan Masnira, macam mana hari ini punya Hari Raya Syawal yang keempat? Kita punya rancangan pada hari ini, ingin kita berkongsi bersama dengan Puan Masnira. Apa kita nak ingin kongsikan? Okey, Alhamdulillah. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz dan Ustazah yang membuka atau mencipta medium ni untuk sama-sama kita berkongsi pengalaman, dan yang pastinya yang paling penting kita nak kongsi apa? Kita nak kongsi cerita-cerita ataupun berita-berita yang sah, yang sahih, direct terus daripada Mekah Al-Mukarramah. Okey. Terlebih dahulu lagi satu, saya nak welcome tau. Saya nak ucapkan kepada pertama kepada of course kepada kawan-kawan follower Facebook saya, Masnira Ramli. Yang keduanya kepada Facebook Mekah Kenangan Terindah, Facebook Ustaz dan Ustazah kan. Okey. Dan yang ketiga Facebook group Intai Haramain. Itu pun group kita juga daripada direct daripada sini. Dan yang keempat saya nak welcome juga kepada ahli-ahli grup Kenangan Haji dan Umrah. Saya ada share juga direct video kita ni dalam grup tu. Okey. Selamat datang dan insya-Allah kita akan berkongsikan
pengalaman kita berhari raya Betul. di Mekah untuk tahun ni, insyaAllah. Okey, Puan Masnira. Ha. Sebelum kita meneruskan lagi kita punya segmen rancangan pada hari ini, boleh tak Puan Masnira memperkenalkan diri Puan Masnira? Orang kata, ada orang bertanya kan, Ustaz, siapa Masnira Ramli ni kan? Jadi Siapa? Siapa Puan Masnira Ramli? Siapa Masnira Ramli? Siapa Masnira Ramli? Orang-orang di Malaysia banner tu. Nama dia tu. Oh kan. Okay, macam yang saya selalu tulis lah. Saya sebelum ni saya selalu menulis di orang kata apa belakang tabir lah. Saya tak pernah muncul live macam ni. This is my first time tau. Saya anggap ini satu anjakan paradigma gitu. Sesuatu yang saya tak pernah buat sebelum ni. Dan sebab Ustaz dengan Ustazah invite kan, kita kata sama-sama kita nak share pengalaman. So saya saya try satu step yang baru, okay? Saya adalah Masnira binti Ramli, macam yang semua tahu nama saya. Saya ni bukan siapa-siapa, tak ada siapa-siapa pun. Saya ni cuma selalu berkongsi pengalaman menetap di Mekah ni. InsyaAllah tahun ni Alhamdulillah tahun ke-9 saya menetap di Mekah kerana mengikut suami yang bekerja di sini sebagai cost consultant untuk projek pembesaran Masjidil Haram. Okay? Kemudian sebelum ni ramai yang follow saya ataupun yang dah lama follow saya bermula daripada blog cerita dari Mekah.blogspot. Okay. Daripada situlah saya menggunakan medium ini untuk berkongsi cerita-cerita saya di Mekah ni. Kemudian bila Facebook dah mula boleh tulis panjang-panjang kan, so kita beralih pula ke Facebook. So sekarang saya banyak menulis di Facebook lah. Okey, jadi kami difahamkan, Puan Masnira pernah menulis buku, pernah keluarkan satu buku, ada bersama-sama. Ya, betul. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah. Embara pasang diselimuti oasis. Yes, okey. Buku itu adalah penulisan saya tentang diary kehidupan saya di sini. Macam mana saya mula-mula datang. Adalah few pengalaman kat dalam buku tu. Dan yang paling saya seronok berkongsi dalam buku tu adalah pengalaman haji. Pengalaman buat haji. Kalau kita tengok bab yang last sekali, itu adalah pengalaman haji saya dekat Mekah lah. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan semoga Puan Masnira dan sekeluarga diberi hayat yang panjang, lama lagi dapat menetap di bumi yang barakah. InsyaAllah, amin. Okey, jadi sebelum kita mulakan. Sebelum tu Ustazah. Kami pun nak kenal juga Ustaz dan Ustazah ni. Kan. Bagi pihak saya dan juga ni nak juga berkenalan dengan Ustaz dan Ustazah ni, terutama sekali followers baru yang belum kenal lah Ustaz dengan Ustazah ni. Okey. Jadi saya memperkenalkan isteri saya dahulu. Saya pula. Saya memperkenalkan Okey. Saya memperkenalkan Ustazah dulu lah. Saya yang memperkenalkan. Oh, okey, baik. Okey, kita tengok sama ada saya ingat lagi tak kan nama dia ke betul ke kan. Okey, nama isteri saya adalah Ustazah Nur Salimah binti Muhammad Hasim. Dan Ustazah dia telah berada di Mekah Al-Mukarramah daripada tahun 2007 sehinggalah sekarang. Masya-Allah, lama tu. Ustazah Salimah dia mempunyai kelas mengaji Al-Quran iaitu nama page-nya Ustazah Salimah Hasim. Asalnya daripada Singapura. Asalnya daripada Singapura. Itu semua Ustazah lah. Dan dia sekarang ni dia dalam jurusan master di Universiti Ummul Qura dalam bahagian hadis. Masya-Allah. Giliran saya pula. Masya-Allah, tabarakallah. Saya pula nak kenalkan lelaki sigap dan bergaya dan di sebelah saya ni adalah Ustaz Muhammad Syaharuddin bin Syahari. Saya. Umur. Berasal dari Sungai Besar, Selangor, Malaysia. Ya saya. Berada di Mekah sejak tahun 2009. Okey, dan hingga kini alhamdulillah dia adalah merupakan seorang pelajar Universiti Ummul Qura dalam bidang Master Syariah. Ya. Alhamdulillah.
Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada anda semua yang baru saja terus sertai kami, iaitu kami memohon kepada anda. Hai semua. Hai semua. Visual minta komen visual okey ataupun tidak sebelum kita meneruskan kita punya rancangan hari ini, sama ada clear ataupun tidak, bagaimana dengan internet, adakah sangkut-sangkut ataupun ada lagging kat situ. Jadi kami mohon pada Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu dalam bahasa Arab kami. Nahnu min Makkah. Kami dari Makkah. Antum min aina? Komen di situ, antum di mana? Cuba kita lihat. Saya baca komen dah banyak ya, komen insya-Allah. Ya betul. Komen dah banyak juga. Kita lihat clear daripada mana mungkin kita boleh lihat clear. Alhamdulillah. Clear, suara saya pun clear, semua boleh dengar dengan jelas ya. Dah share? Belum. Semua boleh, silakan. Okey, kita ambil. Dari siapa ni? Selamat. Singapore Visual Audio very clear. Waalaikumsalam. Terima kasih. Puan Nori Abdul Terengganu. Okey. Sebelum kita meneruskan kita punya rancangan pada hari ini, jangan lupa untuk anda semua bantu kami dengan share dan like page Mekah Kenangan Terindah. Share kat situ dan juga jangan lupa share. Jangan lupa share. Puan Nurmah pun kata clear dari Sungai Besar. Orang kampung kita. Hai orang Sungai Besar. Suami saya pun orang Selangor juga ya. Orang Sabak Benam. Selangor Sabak Benam. Kita sangat nak bagi tahu ke Mas Nira? Boleh. Sebenarnya saya bagi tahulah. Sebenarnya saya dengan Puan Mas Nira dan suaminya kami adalah saudara. Kami adalah dua pupu kan. Tapi bila kita dekat Mekah ni kita baru dapat tahu yang kita saudara secara kebetulan. Masya-Allah. Secara kebetulan kita dapat tahu rupanya saudara kan. Selama ni kita tak tahu dan tak kenal pun. Betul. Yes, alhamdulillah itulah seronoknya dapat berukhuwah di Mekah. Sama-sama di Mekah kemudian dapat tahu saudara pula, subhanallah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Jadi kita baca ada komen yang ni kita tengok kita bagi ruang mereka untuk share dulu sebelum kita meneruskan kita punya segmen pada hari ini. Jadi alhamdulillah semua clear. Saya baca komen pun semua clear ni. Alhamdulillah. Kami harap sangat-sangatlah agar internet ni tiada bermasalah. Maklumlah kan. Tapi seandainya kalau ada internet bermasalah dari pihak saya atau pihak Puan Mas Nira, jangan lari dulu dari page ini, jangan lari. Tunggu sebentar, kami akan memperbaiki internet dan kita akan teruskan sampai ke akhir sesi insya-Allah. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Jadi, untuk kita punya Puan Mas Nira bagaimana kita hari ini kita masuk ke bahagian pertama iaitu cerita raya dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi kami ingin berkongsi kepada Puan Mas Nira. Jadi kepada anda semua kepada Puan kita dalam rancangan pada hari ini ada untuk berkongsikan cerita raya. Jadi kita tengok apakah persediaan Puan Mas Nira sebelum tibanya Syawal yang telah menjelma pada hari ini 4 Syawal. Apakah persediaan yang Puan Mas Nira telah buat sebelum tibanya Syawal? Boleh kongsikan Puan Mas Nira? Okey, masya-Allah, tabarakallah. Syawal kali ni kita rasa Syawal yang sangat berbeza. Ramadan dan juga Syawal merupakan Syawal yang sangat berbeza kan. Kita semua tahu tentang pandemik yang tengah melanda ni. Sebenarnya daripada awal kami memang untuk tahun ni kami memang tak ada plan untuk beraya di Mekah ni. Memang mentally dah prepare nak raya kat kampung, nak balik kampung, balik Malaysia kan. Tapi sebab last minute kita punya tiket airline semua, airport semua tutup so that kita tak boleh balik. Mula kita rasa macam kita punya mental dah nak balik kan. Mula kita rasa macam agak sedihnya kan. Tak dapat balik. Betul tak? Tapi lepas tu kita kita reset balik. Kita kata tak boleh macam ni. Ini adalah sebenarnya kategori ujian lah pandemik ni. Betul tak? Tapi bila kita fikir-fikir balik, kenapa kita nak bersedih? Ini adalah bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkatan kan. Lepas tu Syawal pula merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan untuk umat Islam. Jadi tak perlu bersedih. Kita reset so that kita
reset semua balik, kita plan balik kita punya planning macam mana nak raya kat sini, apa yang kita nak buat. So alhamdulillah bila semua pun okey, anak-anak mood pun dah okey, kita pun bagi tahu kat anak-anak kita tak boleh balik raya ni tahun ni. Apa kata kita plan semua raya kita sambut kat sini dan kita buatlah persediaan sambut hari raya tu. Betul. Ya. Kita masak sendiri, buat kuih raya sendiri. Ni tak pernah ni buat kuih raya, semua jenis kuih raya kan. Semangat saya buat kuih raya dengan anak-anak kan. Boleh ke Puan Masnirah buat kuih raya ke? Cuba tengok. Ada banyak. Nak tunjuk ke? Nak tunjuk. Ya, boleh. Kita tengok. Ni apa Mazola. Nampak tak? Bila mula baking tu? 10 hari terakhir kita bukan. Kita tak nak ganggu 10 malam terakhir tu. Jadi awal-awal Ramadan tu saya dah set lah jadual dah. Okey, dengan anak-anak hari ni kita baking kuih ni, besok kuih ni kan. Plan lah, tak adalah rushing. Kita buat slowly lah semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz dengan Ustazah punya persediaan pula? Jadi ni nak bagi siapa jawab ni? Saya ke atau Ustazah jawab? Ustazah lah jawab. Sama-sama lah, kerjasama. Persediaan memang dalam plan tu kami fikir, kami sebenarnya dah lama kehabisan contoh macam stok serai, kuas, barang macam tu semua kan. Fikir bila kita nak pergi kedai Indonesia ni, lepas tu fikir balik kedai Indonesia buka ke tutup. Tapi at last kali bila dah hari yang terakhir tu dah beli bahan-bahan macam ayam, dah beli bahan-bahan, fikir nak masak apa kan, okey masak rendang. Tak apalah, apa yang ada kita pakai je. So memang barang-barang kalau macam untuk buat kuih muih memang kebetulan tak ada oven dekat rumah ni. Jadi manisan-manisan yang kita buat yang mudah lah. Kemudian makanan raya alhamdulillah tetap ada. Boleh cuba tunjuk? Makanan raya contohnya macam alhamdulillah buat manual dia punya nasi impeknya. Nasi impek pun dah habis, stok yang ready made yang boleh. Lepas tu kuah kacang ni nampak ada tak tertumpah sudah dekat komputer. Kemarin raya keempat pun ada nasi impek, kuah kacang lagi. Yelah, ada orang masih nak request lauk raya. Kita kena request dulu kan. Alhamdulillah. Okay. Jadi bayangkan dengan masa kita curfew ataupun di Malaysia, kita kenal dengan PKP, kita sama-sama dapat menyambut hari raya ni ya. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, Puan Masnirah berada di rumah masing-masing dan kami pun berada. Dan semua umat Islam yang kini beraya di rumah masing-masing tapi tetap mengekalkan tradisi, iaitu apa dia? Menyiapkan juadah. Betul. Jadi macam mana Puan Masnirah dengan pakaian, dengan baju raya? Puan Masnirah beli baju raya tak? Baju raya, kisah baju raya ni sedih sikit lah kan. Sebab kita tak sempat nak buat preparation. Nak beli baju raya tak sempat. Sebenarnya selalunya saya selalu beli online kalau nak beraya kat Malaysia. So bila kita sampai Malaysia tu dah ada dah semua kan. Tapi tahun ni sebab last minute kita kena raya kat sini. Jadi lepas tu Mekah lockdown agak awal bulan April dah start lockdown. Dari sebelum. Jadi kita tak sempat nak keluar. Nak beli baju raya semua tak sempat. So kita pakai je lah apa yang ada. Alhamdulillah. Happy juga kan. Betul. Asal baju baru, baju yang bersih. Alhamdulillah. Semua pun okey. Baju raya kan. Punya raya macam tu juga kami kan. Nak keluar mana ada shopping dibuka ke apa sekarang ni. Jadi kita teruskan hari raya, kita menyambut dengan penuh kegembiraan. Okey, jadi Ustazah kan, biasa kan kita tengok perbezaan perayaan antara orang Malaysia dan orang Arab Saudi. Orang Arab, betul. Kita tengok perbezaan antara takbir raya dulu ya. Kita tengok takbir raya. Pagi-pagi raya di sana. Jadi kita biasa kalau kita kat Malaysia, kalau kita kat rumah, kita siap-siap dan kita pergi ke masjid, betul. Jadi kat sini semua para ibu, para bapa, para suami semua bersiap sedia untuk melaksanakan menjadi imam solat raya, betul tak Puan Masnirah? Betul. Betul. Jadi buat preparation macam mana tak pernah kan nak jadi imam untuk solat raya kan. Betul. Itulah dia punya di sebalik ujian, hikmah di sebalik ujian. Kita nampak. Betul, banyak ujian sebenarnya. Kita nak highlight ni perbezaan. Kalau kebiasaan kita raya dekat Mekah kan, kebiasaan kita raya dekat Mekah, awal pagi sebelum subuh semua orang dah bersiap-siap dengan anak-anak pakaian semua kan. Lepas tu dah ready untuk solat
raya awal pagi lagi dah start. Ya, jadi kita tengok perbezaan takbir raya, takbir raya. Contoh saya tengok ya, kalau takbir raya di Malaysia dia lebih kepada orang kata intonasi yang mendayu-dayu. Contohnya, contohnya apa kata? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu Malaysia punya mendayu sepertinya macam orang kata tusuk di hati. Ustaz tengok Ustaz. Mahfuzah Masri, sedap ni Ustaz. Wow. Melankolik kan. Kalau Malaysia kita kata lebih mendayu-dayu lah. Yang mendayu. Tapi di Mekah macam mana Masri? Kita tengok Ya Allah, di Mekah memang penuh semangat kan? Dia macam di ni. Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tu dia high pitch. Masya-Allah, tabarakallah. Tiba-tiba keluar alimullah. Ya, Kita dengar pun terus semangat, tak jadi nak sedih. Itulah perbezaan. Itulah perbezaan takbir raya, iaitu di Mekah dia takbir raya kemenangan. Okey, Ustazah, macam mana apa yang sesuai dengan takbir, sama ada takbir yang mendayu ataupun takbir menunjukkan kemenangan? Apa pandangan Ustazah sendiri? Pandangan saya lah, kedua-duanya betul. Kita taklah kata yang Malaysia salah, yang sini betul ke sini salah. Kedua-duanya takbir. Asalkan takbir, walaupun apa panggil lagu pun lah. Yang penting kita menyebut. Tapi kalau ikutkan yang lebih sesuai, yang mana? Yang di Mekah ni. Yang di Mekah. Melambangkan kemenangan, semangat kan. Kita dah habis puasa pada bulan Ramadan, kemudian kita meraihkan kemenangan. Ya, betul. Jadi kita kalau kita yang beraya di perantauan masa ni taklah koyak sangat hati. Betul saya tak dengar takbir yang Malaysia. Saya memang dengar takbir yang Mekah saja. Faham. Tak buka yang Malaysia punya version takbir. Nanti kan betul, nanti koyak hati macam kita. sedih, sayu kan. So baik tak payah kita dengar yang version tu lah. Betul lah. Alright, kita tengok komen sekarang. Okay. Masya Allah dah ramai dah. Kita punya view pun dah banyak ya. Masya Allah. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua kerana sudi tengok kita hari ni. Stay tune. Kita bukan nak cakap pasal raya. Share tau. Betul. Jangan lupa share dalam 600 tengok dalam 400 lebih share. Terima kasih semua. Okey, kita tengok ya Puan Masnah. Sebenarnya kan kita ingin dalam rancangan kita ni, kita ingin membawakan tradisi orang Arab sendiri yang nak berkongsikan dengan kita. Ya, betul. Kita nak tanya sendiri orang yang betul-betul berada di dalam family Arab tu. Ya, yang betul. menyambut Syawal. Ini sebenarnya. Jadi kepada anda semua nak tahu siapa dia, kita persilakan kepada Puan Nur Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya habibati. Ahlan wa sahlan bikum. Okey, inilah dia Puan Nur Abdullah yang kini berada di Jeddah dan dia telah berada di Arab Saudi ni daripada tahun 2009 dan dia telah berkahwin dengan orang Arab. Betul. Okey. Puan Nur boleh memperkenalkan diri Puan Nur, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua penonton-penonton page Mekah Kenangan Terindah dan kepada sahabat saya Puan Masnira Ramli dan juga moderator, selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin, insya-Allah wa antum bikhair. Saya Nur Abdullah, berasal dari Perak dan kini menetap di Jeddah.
sejak tahun 2009 dan tiba di Jeddah juga pada bulan Ramadan tahun 2009. Masya Masya Allah. Allah. Kita kita geng kan? Sama tapi bukan satu flight dengan Ustaz. Bukan ya? Kita tak kenal lagi masa tu kan? Ya tidak. Okey, Puan Masnira. Hari ni apa yang kita nak Ya. tanya dekat ni Okey. puan tutor kita ni? Okey, Puan Nur kan, saya Ya. masa pagi raya hari tu, ni first time sebenarnya saya raya betul-betul dekat dalam rumah. Sebenarnya kalau ikutkan perayaan di Mekah ni, ini adalah kali ketiga saya menyambut Syawal di Mekah. Tapi dua-dua kali sebelum ni tu kita sambut di Masjidil Haram. Kita tak sambut dekat rumah tau. Jadi suasana dia walaupun kali ketiga di Mekah, tapi suasana dia memang betul-betul berlainan tau, berbeza sangat. So apa yang saya buat, kita tak boleh, kita dilarang ziarah berziarahi sebab kita dalam betul-betul dalam perintah berkurung 24 jam di Mekah ni. Sehingga hari ini juga kita masih dalam perintah berkurung. So apa yang saya buat, saya pack biskut raya banyak-banyak, saya bagi dekat jiran-jiran Arab saya. Masya Allah. Sebab kita tak dapat raya, so kita nak berkongsi lah kan apa yang boleh bagi. So saya pilih biskut raya, saya buat, saya pack cantik-cantik dan saya bagi kat jiran-jiran Arab. So dia mereka balas tau, dapat manisan-manisan Arab yang saya tak tahulah nama dia apa, tapi alhamdulillah lah kita seronok tau bertukar juadah. Hari tu Ira dia tanya saya kan, saya nak tanya macam mana sambutan orang dalam keluarga Arab ni, Arab lah, kita tak tahu, mungkin Arab ni lebih kurang je Saudi ke dari mana Arab kan, lebih kurang je kan dia punya budaya tu. Macam mana pagi Syawal tu, macam kita ke ada bermaaf-maafan, lepas tu yelah salam maaf-maafan, lepas tu pakai baju sedondon kan, ada tak, sama tak? Okey, sebenarnya kan masyarakat Arab diorang sambut pada malam raya tu macam kita ada buat masak-masak apa semua kan. Kebanyakan tapi diorang tak masak lah. Diorang biasanya diorang akan mengemas rumah, macam diorang tukar perabot baru. Kebanyakan bangsa Arab diorang suka menukar perabot rumah diorang pada musim perayaan, contoh perayaan seperti hari raya, dan diorang akan kemas rumah, membakhur, orang panggil bakhur. Masya Allah. Yang letak kayu gaharu tu. Puan Nur, kalau kita kat Malaysia, kita hanya tukar baju, betul lah, tukar baju, tukar lansir. Ini kat Saudi tukar perabot sekali. Yes, diorang akan tukar satu perabot. Malam raya diorang akan hias rumah, macam kita akan letak decoration. Sama, diorang akan ada juga aktiviti hias-hias, buka lampu, kelip-kelip. Diorang tak ada pelita je lah, tapi diorang ada lampu-lampu. Lampu kelip-kelip kan. Lepas tu diorang hiaskan rumah diorang dengan decoration. Eid Mubarak macam tu, bertang belon-belon macam tu. Rumah Puan Nur sendiri macam mana? Memang berhias malam raya tu? Saya hanya membakur sahaja. Raya tak ada orang. Jadi kita wangi-wangi je. Letak kayu gaharu je dekat rumah. Bersihkan rumah. Yes, membersihkan rumah. Ya. Bersihkan rumah macam orang Melayu juga. Pagi raya tu macam mana pula? Okey. Pagi raya dalam bangsa Arab, diorang ni akan diorang akan pergi sembahyang raya. Biasanya kan pergi sembahyang raya. Bila pergi sembahyang raya, mereka bawa anak-anak. Saya sorry. Okey, diorang akan bawa anak-anak kecil. Nampaknya macam okey, insyaAllah. Diorang akan bawa anak-anak kecil segali bersama-sama diorang pada sambutan solat Aidilfitri. Selepas imam habis semua, diorang akan beri hadiah macam gula-gula ataupun duit raya kepada orang-orang yang ada di masjid tu, terutama pada kanak-kanak. Diorang akan bersedekah. Anak-anak kalian pun dapat hadiah kan? Dari jiran. Masya Allah, dapat McDonald. Ya, diorang akan betul. Masya Allah, diorang sangat karim, sangat pemurah orangnya. Betul, setuju.
orang bangsa Arab ni sangat pemurah. Diorang kalau pergi mana-mana terutama dalam bulan Ramadan pun mereka bersedekah. Hatta pada hari raya Aidilfitri ni mereka akan bawa bakul, anak-anak kecil akan bagi coklat, bagi gula-gula, bagi hadiah kepada anak-anak yang datang pada solat sunat Aidilfitri. Oh, itu masa solat sunat itulah dekat tapi dekat masjid ataupun dekat kawasan lapang macam tu. Apa dia Puan Masnira? Tak berapa yang jelas. Yang kanak-kanak yang bawa tadi kan, bawa bakul apa semua nak bagi manisan kepada orang lain tu, biasanya solat sunat ni dekat sama ada di masjid ataupun di kawasan lapang yang terbuka. Di masjid, di pekarangan masjid. Ya, di Jeddah di masjid. Lepas selesai solat di masjid. Ada juga kalau jiran-jiran mereka akan juga bertukar juadah sama seperti Puan Masnira tadi diberitahu, kita bertukar jiran-jiran punya menu. Cumanya bangsa Arab dia tak ada makanan macam rendang macam kita, makanan besar berat-berat tak ada. Soalan ni pada Puan Nuriza, Puan Nur, apa masakan Arab yang famous waktu hari raya? Kita nak tahu juga. Masya-Allah. Rendang kan. Okey, sebenarnya kebanyakan bangsa Arab menyambut hari raya Aidil Adha lebih meriah daripada Aidilfitri sebab tu diorang tak ada makan-makan besar di waktu perayaan hari raya Aidilfitri. Macam tu. Diorang hanya menghidangkan beberapa menu seperti coklat wajib. Coklat dalam menu utama dalam perayaan hari raya. Coklat. Coklat dan juga kuih makmul. Kuih makmul. Itulah dia. Saya nak tanya tadi Puan Nur. Apakah nama-nama kuih ataupun halawah, manisan yang mereka akan sediakan untuk malam raya ataupun seterusnya? Contoh tadi makmul satu kan, makmul. Ada tak lagi yang Puan nak tunjukkan kepada kami, kepada semua rakyat Malaysia dan Singapura? Kalau macam orang Arab kan, kalau dia berjalan tu apa yang dihidangkan? Diorang hidangkan, sebenarnya masyarakat ni bila hari raya, diorang akan berkumpul pada waktu petang. Lepas sembahyang raya, mereka akan balik ke rumah dan mereka berziarah pada sebelumnya, selepas asar lah biasanya. Dan bila selepas asar tu mereka akan pergi ke rumah-rumah jiran tetangga ataupun saudara mara yang paling lazim, paling penting mereka berziarah selama 20 minit sahaja paling lama. Dan mereka dihidangkan dengan kopi Arabik. Dalam ni ada kopi kahwa Arabik. Sedap. Saya suka. Apa dia punya pembuatan ni? Apa daripada buah apa? Dalam ni adalah kopi yang berwarna perang. Bukan kopi hitam tu ya. Kopi yang berwarna perang tu yang dibakar dan diletak bersama buah pelaga dan halia dan dimasak di atas api. Kemudian dia akan masukkan dalam bekas yang tunjukkan ke apa dia Ustaz? Tunjukkan. Boleh. Dia macam termos lah, tekan. Cuba tuang. Kita tengok warna. Idea ni. Kita akan diorang menggunakan benda cawan kecil ni finjan. Oh, tahu cawan dan cara nak pegang dala ni dia ada teknik dia. Macam dia tak boleh pegang tangan kiri. Cawan kena pegang tangan kanan. Okey. Cawan kena pegang tangan belah kanan. Dan cawan tu dia macam tindan-tindankan. Kayak macam ni dan dia orang akan serve dengan tangan kanan. Tangan kanan dia orang akan serve kan. Okay. Macam ni lah dia orang akan tuang. Allahu Akbar. Okey ke? Jatuh. Kita ke sana? Kita ada di sini. Okey dia. Okey. Maaflah, saya tak biasa nak live macam ni kan. Kelang kabut rasanya. Nampak ni. Dia akan tuang dengan tangan kiri dan tangan kanan kita. Ini tangan kanan tau. Okay. So, kita akan hidangkan bagi kepada tetamu hari raya bersama dengan kuih makmul, coklat dan juga tamar. Tiga benda penting ni. Selain daripada baklava dan manisan-manisan yang lain. Tuan yang macam ni warna dia nak tunjuk pun tak nampak.
Nanti takut tumpah pula. Gawah ni dia tak manis tau. Gawah ni dia rasa Dia macam pahit. pahit-pahit sikit. Dia Betul, rasa betul. buah apa laga tu. Buah kuat. pelaga, betul. Kenapa mereka Dia kena gunakan makan buah dengan pelaga? manisan. Baru rasa dia macam sedap. Ya, kilauan dia. sebab itu manisan Arab dia manis. Sebab dia nak Kahwa lawan ni dengan dia gawah macam ni lah. balancekan rasa. Sebab kita makan kurma, ada kurma sukari, tamar sukari, manis. Kita ada coklat, manis. Kita ada baklava, manis. Semua manisan manis dan yang menaturalkan rasa manis adalah kahwa Arabik, iaitu kahwa yang dicampurkan buah pelaga dan juga halia. Sangat elok lah untuk perut kita yang makan macam-macam. Dan diorang sambut hari raya tak lama. Maknanya berziarah tu sekejap sahaja. Tak lama Betul. macam kita duduk makan rendang ketat lah, ketupat palas lah, borak-borak pompong-pompong kan. Tidak. Mereka cakap sama hari raya ku'antum bihir and then duduk sekejap berborak. Kemudian mereka pergi ke rumah orang lain kerana RC menyambut hari raya 3 hari sahaja. 3 hari je raya. Tak sebulan ni, Itu bukan paling lama 30 lah, hari. dia 1 hari je. Kita Malaysia 30 hari Mas Nira kan? Melayu 30 hari. 30 hari. 3 hari Melayu ya. 30 episod. 3 hari, halas. Ni ada yang Kan, ada yang Even Aku tak tak dengar. beraya kan. tak komen pekatkan idea daripada Puan Pekatkan Zahara. idea. Sedap. Pekat ke idea? Ya, pekat bergantung kepada Yang buat. kopi yang kita letak tu banyak mana. betul. Dan tak Betul. sama lah macam saya sesuai light. Saya masak light-light je. Saya ada pun yang suka pekat, light. ada yang rasa bau dia rempah kuat. Betul. Lepas tu Tadi bila Puan dia orang baju raya. beraya selama 3 hari. Lu ya saya. Tak ada tadi Puan Nur sebut Rasa baklava, semua orang komen baklava, sedap. Baklava. Okay, kita masuk pasal baju raya orang Arab pula, Puan Nur. Ya. Macam mana? Dia macam pakai sedondon ke macam kita? Kalau hijau semua hijau, satu family hijau, merah, tim kuning, semua Bola colour ada. nama dia. Orang Arab pakai macam mana? Oh ya. Yeah. Oh okey, selalu saya diberitahu mereka salah faham tentang pakaian bangsa Arab bila beraya. Diorang ingat kita pakai abaya, tapi sebenarnya kita tak pakai abaya pun bila beraya. Mereka hanya menggunakan abaya sebagai kat luar. Bila pergi beraya macam keluarga saya mix Saudi dengan Palestin. So bila kita beraya kita separated between men and women, tak bercampur lelaki perempuan. Pentingan beraya berasingan, suami bahagian lelaki, perempuan bahagian perempuan. Jadi perempuan boleh pakai baju yang diorang suka, contoh macam evening dress. Sebab kita raya malam kan. Yes, betul. Okey. Jadi ada juga komen di sini tanya, di sana ada konsep rumah terbuka ke? Di sini orang-orang Arab ni ada konsep rumah terbuka. Kat saat ini mereka biasa berziarah sesama keluarga dan juga sahabat anda ada juga tu, tapi tak seperti Malaysia terbuka tu, macam tak seluas Malaysia macam kita pergi rumah kawan tu mereka pergi, tapi lebih digalakkan mereka pergi ke rumah saudara sebab mereka Arab keluarga yang sangat besar dan hari raya hanya 3 hari sahaja. Dan Jadi dia perlu lebih pergi hanya seantara mengutamakan waktu lepas asar dan keluarga. hingga tengah malam. Macam tu. Betul. So dia Mengutamakan mengutamakan silaturahmi keluarga antara terdekat keluarga. lah. Betul, Yes. dia mengutamakan keluarga, betul. Ya. Okey, jadi kan Puan Nur, Ya. jadi kan sekarang itu adalah cara-cara perayaan ada orang Arab yang sebelum pandemik COVID-19 ni. Jadi kalau sekarang ni COVID-19 ni, macam mana keadaan anda yang berada bersama dengan orang Saudi sendiri? Adakah sama macam kita? Adakah mereka mengikut arahan perintah berkurung? Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Saya rasa saya tak dengar soalan Ustaz tu. Agak comel di situ. Boleh ulang tak Ustaz? Saya tak dengar. Alright, saya akan ulang balik soalannya. Okey, jadi itu yang Puan Nur kongsikan kepada kami adalah perayaan yang sebelum pandemik COVID-19 ni berlaku. Jadi sekarang ni pandemik sudah berlaku, jadi COVID-19 pun sudah menular di Saudi ni sendiri. Adakah perayaan sama seperti yang sebelum ini dan sekarang? Apa perbezaan dia? Arab Saudi sendiri mengikut arahan ataupun tidak dalam perintah berkurung?
Sepertinya macam kena ulang balik ni. Saya tengok saya Oh. tengah nak cari dia punya bunyi bagi. Alright. Okey, jadi Okey kami ke? Sekali lagi. kami dipahamkan kat sini line internet oleh Puan Nur Abdullah memang tidak berapa clear. Ada di sini, ada di menunjukkan memang tidak clear ya Puan Masnira kan? Ya, betul. Tapi Jadi- rasa Puan Nur boleh dengar kan sekarang? Sekarang dah boleh Boleh dengar dengar tak? Putus-putus. Maaflah duduk atas bukit. Putus-putus dan kita punya penonton boleh dengar tak suara Penonton kita dengar semua? tak suara? Setakat ni okey tak? Kita punya ni, Betul. kita punya suara dan video setakat ni okey tak? Sekarang kat Jeddah ni memang kalau kata COVID, saya dengar-dengar tadi macam Ustaz tanya pasal COVID-19 kan. Betul. Jadi orang Arab ni pergi beraya So, masih tak boleh keluar. Hingga hari inilah masih lagi dalam lockdown dan mereka Kerajaan Arab Saudi sedang buat fasa untuk membenarkan rakyat mereka keluar secara beransur-ansur dan mengikut kriteria yang disediakan dan bersyarat. Ya. Jadi maknanya mereka ni mereka mengikut peraturan perintah berkurung yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Betul? Kan? Jadi perbezaan antara perayaan mereka sebelum COVID-19 dan sekarang ni memang ada beza lah, betul? sangat berbeza. Sangat berbeza, betul? Macam sangat beza. Macam Puan Nur tadi ada memberitahu dekat kami semua bahawasanya mereka ni 3 hari sahaja perayaan dan mereka ni telah berziarah antara keluarga masing-masing. Tapi yang kali ini bila COVID-19 mereka ni tidak berziarah antara satu sama lain, betul? Ya, mereka macam kita juga buat video Ya. call, buat call mereka pun berkongsi di social media sesama sendiri macam kita juga. Macam kita juga. Agak menyedihkan tetapi Maknanya line tidak clear. baru insya-Allah. Betul lah putus-putus sikit. Putus-putus. Lainnya. Sebelum kita tiba-tiba putus terus, baik kita buat ucapan terima Jadi, kasih. terima kasih kepada Puan Nur Abdullah kerana sudi berkongsi dengan kami dalam Perpustakaan Indah pada hari ini. Berkongsi bagaimana tradisi orang Arab Saudi sendiri. Banyak ilmu baru. Ya, betul. Jadi kita sebelum kita terputus begitu sahaja. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Puan. Soya. Okay, mungkin Puan ada kata-kata. Ada kata-kata sebelum pengakhiran? Ucapan hari raya. Ucapan raya. InsyaAllah saya ingin mengucapkan selamat hari raya terutamanya kepada keluarga di tanah air, Di mana? Di Perak? Facebook dan sudi yang rajin memberi maklum balas dalam setiap posting dan terima kasih juga kepada Taza kerana sudi jemput saya dan juga Puan Masnira, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Dan, biasanya sambutan Aidilfitri yang di sini tidak meriah dengan cara mereka sendiri. Macam Malaysia meriah dengan rendang ketupat dan di sini meriah dengan cara mereka kerana mereka lebih menyambut hari raya Aidil Adha lebih meriah. Sebab itu bila orang tanya makanan ke apa, mereka hanya menghidangkan benda-benda yang simple, yang ringkas kerana mereka menyambut hari raya Aidil Adha lebih meriah daripada Aidilfitri. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Terima Allah. kasih dengan Abah. Dapat dengar jelas daripada perkongsian tentang Betul. perayaan Tradisi orang Arab ni, budaya. Okey, jadi Jadi terima kasih kepada Puan Nur Abdullah kerana sudi bersama-sama dengan kami. Jazakillah khair. Kita jumpa lagi dah habis pandemik, kita jumpa real life. InsyaAllah. 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 Bye. Terima Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia perkongsian ni Puan Masnira ya, perkongsian dari perkongsian yang saya kira sangat menarik lah kan. Betul. Ini adalah perbezaan budaya tau. Bila kita sebut budaya tu dia memang mengikut adat dan tradisi orang lain. Macam kita orang Malaysia macam ni, orang Arab berlainan pula kan cara menyambutnya. Tapi apa yang saya fikir saya suka dengan budaya kita ni adalah apa tau? Kita ni sangat pada hari raya kita sangat tekankan konsep bermaaf-maafan ni.
Ya, Jumpa betul. setiap hari raya mesti bermaaf-maafan, pagi raya bermaaf-maafan, bersalam-salaman kan. Betul. Kita ada konsep tu, tapi yang setahu saya orang Arab dia tak ada buat spesifik bermaafan tu untuk hari raya sahaja, tak ada. Ya, Macam betul. tu. Dia sentiasa bermaafan macam tu kan. Saya baru tahu juga mereka hanya rayakan 3 hari sahaja. Baru 3 hari sahaja. Betul ya. Sebab tu kalau saya sembang dengan kawan Arab saya, kalau saya cerita sebelum ni lah, saya kata Malaysia akan sambut Syawal 30 hari, 30 Syawal kan. Dia macam terkejut kan, kenapa sampai 30 hari kan. Too much dia kata kan. Jadi kan Puan Masnira, saya difahamkan Puan Masnira orang kata tempat tinggal Puan Masnira satu bangunan ni bersama dengan kebanyakan orang Malaysia kita, betul? Ada berapa family? Ada berapa family? Saya dalam satu bangunan apartmen yang saya tinggal ni, kita ada 4 family tau. Jadi satu family tu balik Malaysia sebelum kita lockdown. Satu family dah balik Malaysia, kebetulan dengan mereka bercuti ke Malaysia. Jadi tinggal lagi 2 family, dan termasuk saya ada 3 family lah yang menyambut Syawal di sini. Tu pun kami tak berjumpa lagi ni sebab tak boleh kan, kita masih dalam curfew. Even dalam satu apartmen pun kita memang tak berjumpa lah, sekadar menghantar juadah macam tu je. Kita tak jumpa, tak bersalam, tak. Sebab kita tengok kes COVID dekat Mekah ni agak tinggi ya. Kita tak tahu siapa carrier. So masing-masing pun ada anak kecil. So kita nak jaga benda tu. Kita tak berjumpa lah, tak ada. Kita menyaut lah seruan kerajaan Saudi dan kita betul-betul ikut peraturan. Dia kata tak ada ziarah menziarahi, tak ada berjumpa semua, dan alhamdulillah lah okey semua. Alhamdulillah. Jadi kita tengok kita adalah rakyat Malaysia sendiri seperti kami, seperti Puan Masnira, dan juga rakyat Malaysia yang lain yang berada di Riyadh, yang berada di Dammam, berada di Jeddah, Madinah, Makkahul Mukarramah, yang berada di Tabuk dan juga berada di Abha, dan seluruh yang berada di Arab Saudi. Mereka dan kami juga mendengar mengikut arahan perintah berkurung di dalam perayaan hari raya ini. Jadi alhamdulillah kita masih lagi. Betul, kita masih lagi dalam perintah berkurung. Kita masih lagi besok. Hari ni hari terakhir total lockdown. Hari terakhir total lockdown, iaitu daripada 23 Mei hinggalah 27 Mei. Tapi perintah berkurung yang ini adalah mengikut fasa. Jadi kita akan cerita tentang berita terkini itu kita akan cerita kemudian. Jadi kita tengok sebelum tu kita teruskan situ, kita tengok komen dulu yang ada di sini. Komen. Boleh sila jawab daripada Nazmi Masud. Puan Masnira silakan. Puan Masnira tak join ke? Husband saya husband insyaAllah next time lah. Kalau dia nak, kita ajak lah dia join lepas ni kan. Sekarang dia ada tanggungjawab yang lagi besar, kena tengok anak-anak. Ya, faham. Ya, betul. Kita tengok lagi komen lagi kepada mereka. Banyak komen itu Sah. Kita pilih komen Sah. Masya-Allah. Masyita Ramli. Tahun ni sambutan raya di Malaysia pelik sikit, tak ada open house. Bagi mereka pelik. Tak ada open house. Malaysia, Singapura semua pun tengah PKP juga kan. Jadi memang tak boleh ada open house. Samalah, kita tahun ni kita sambut raya dengan keadaan yang sangat pelik. Bukan pelik lah. Berbeza. Dengan hikmah yang berbeza. Betul. Dari Hairul Iskandar pula, bukan setakat bermaaf-maafan, sebulan raya sekali. Itu yang raya je kita nak balik Malaysia. Sebab kita rasa macam rugi tau. Kita tak. Sebelum-sebelum ni kita rasa macam Syawal kita nak ada kat Malaysia. Ramadan kita lagi suka berada dekat Mekah. Betul tak? Betul. Sebab setuju. Raya dia kat Malaysia, Ramadan dia kat Mekah. Betul. So kita tengok apa topik kedua kita, bahagian kedua kita insyaAllah. Bersama kita. Terima kasih. So, jadi sebelum kita mulakan untuk kita punya sesi yang kedua, iaitu bahagian kedua, berita terkini dari Mekah, jangan lupa kepada anda yang baru saja menonton dalam rancangan kita pada hari ini, iaitu rancangan cerita raya dari Makkahul Mukarramah dan juga berita terkini daripada Makkah Al-Mukarramah. Jadi jangan lupa kepada anda semua, jangan lupa like dan share dan follow page Mekah Kenangan Terindah untuk anda mendapatkan info yang tepat dan juga berita terkini dan juga cerita menarik dari Mekah Al-Mukarramah sendiri. Dan jangan lupa anda semua perlu juga untuk follow Puan Masnira Ramli, kerana dia adalah seorang penulis buku penulis buku, dan dia cerita kisah dia,
kisah-kisah dia menerangkan tentang orang kata cerita daripada hati, cerita kehidupan, keluargaan, kekeluargaan. family. Oh tak ada, sebenarnya macam ni Ustaz. Bila mula-mula saya duduk kat sini tu kan, kita rasa macam apa perkara yang kita boleh buat untuk mendatangkan manfaat kepada orang lain. Macam saya ni ilmu tak tinggi kan, tak ada ilmu akhirat, ilmu agama pun kurang. Jadi saya nak objektif saya menulis tu daripada blog, daripada Facebook, even dekat buku. Saya nak orang rasa macam bestnya Mekah ni, bahagianya Mekah ni, macam tu. So that orang akan utamakan Mekah ni pada tempat lain tau. So orang-orang yang membaca tu, saya nak ada rasa macam saya nak pergi Mekah dulu. Nak dulu utamakan rukun Islam tu, pergi umrah. Pergi umrah, pergi haji dulu. Baru kita fikir nak pergi tempat lain. Itu yang sebenarnya tujuan betul-betul saya selalu berkongsi cerita-cerita daripada Mekah ni. Sila-sila. Syairina Syaiful, FB Puan Masnira apa? Bukan Mas Rina tu Masnira. Tu, type je nama saya yang dekat bawah tu, Masnira Ramli. InsyaAllah akan keluar Facebook saya. Yes, insyaAllah. Okay, so jom kita masuk ke dalam topik yang kedua kita yang lebih penting lah kan, supaya tidak tersebar berita-berita yang tidak sahih. Alright, Puan Masnira. Seperti biasa, Puan Masnira. Apakah berita terkini yang kita dapat tahu iaitu berita terkini yang kita dapat tahu adalah berita tentang makin lama Kerajaan Saudi telah akan melonggarkan curfew ni. Boleh tak Puan Masnira olah? Benda ni sebenarnya news ni kita baru dapat tahu semalam. Kita dah plan nak buat live ni, tiba-tiba semalam kita dapat satu lagi news baru, iaitu kelonggaran tentang curfew. Kat sini kita tak panggil PKP kan, kita panggil curfew, perintah berkurung. Dan daripada awal lagi dimulakan perintah berkurung ni, semuanya dimulakan secara berperingkat. Betul tak? Kalau kita tengok tutup sekolah dulu, tutup mall, tutup tempat-tempat public area, dan akhir sekali barulah dia tutup masjid. Betul kan? Betul. Okay. Dan macam tu juga dengan pembukaan semula ni, kelonggaran PKP, kelonggaran perintah berkurung ni yang saya tengok. Dia buat peringkat by peringkat. Semalam keluar berita, kita fokus pada kat Mekah je lah ya. Ya betul. Okay, sebab kita tengok Saudi ni dia buat banyak tempat tu, terutama sekali Mekah, dia buat kelainan sikit, tak sama dengan tempat lain. Okay. Dia berbeza dia kan? Dia berbeza. Mekah ni Masya Allah dia memang, kalau kita tengok Ramadan hari tu dah orang tempat lain banyak dapat kelonggaran, boleh buka mall apa semua, tapi di Mekah belum. Kita masih dalam curfew 24 hours daripada bulan April dahulu sampailah sekarang kan. Betul kan? Kita dah 2 bulan. Kita dah 2 bulan perintah berkurung 24 jam. Sebelum perintah berkurung daripada Mac dah start macam slowly ya. Dia start mula-mula daripada pukul 6 pagi sampai 3 petang je boleh keluar kan. Mula malam, lepas tu siang dia kurangkan macam tu lah. Jadi tengok smooth lah, tak ada macam panic buying tu saya tak nampak juga kat sini. Yes, betul. Tak adalah nampak sampai. Betul tak Ustaz, nampak tak? Betul. Tak ada terlalu. Alhamdulillah. Risau juga tu kalau panic. Alhamdulillah. Sebab kat sini kan kita tengok kalau kita betul kan kita. Betul, kalau panic buying kat sini memang orang kata siapa kuat dia menang lah. Ada kan satu video yang viral tu. Nanti kita akan masuk kat video yang viral tu. Kalau siapa yang kuat, dia akan menang. Betul? Tapi yang kuat duitnya betul. Kan? Kuat badan dia, duit kuat dia ke, dia akan menang. Dia akan tolak-tolak kan beli barang. Berebut tau. Kalau Malaysia dia boleh lagi orang kata slow ataupun dia paling banyak pun dia ambil barang banyak lah. Tapi ni kalau kau kuat, dia kalau kau lembik dia akan tolak. Tapi senang cerita siapa dapat lah dia punya. Tapi Alhamdulillah kita tak nampak situasi sepanjang kita kena curfew ni. Kita tak nampak. Sebab kita tak adalah tak boleh keluar rumah langsung. Dia bagi berperingkat by peringkat. Jadi kita boleh keluar beli barang tapi dekat kawasan kejiranan kita sahaja. Maksudnya kita tak boleh beli jauh lah. Macam kami lagi selamat yang walking distance kan. Pergi kedai runcit dekat-dekat untuk membeli barang keperluan macam tu. Jadi semalam kan Ustaz,
Ya. di Mekah sendiri dia dah start untuk memberikan sedikit kelonggaran pada curfew ni kan. Kalau ikut yang catatan saya kat sini daripada info, katanya start daripada 31 Mei kan. 31 Mei sehingga 21 Jun kita akan melalui fasa pertama kelonggaran curfew. Okey, fasa pertama. Tapi di luar Mekah pada tarikh tu dah start fasa kedua. Okey. Apakah itu fasa pertama? Fasa pertama tu maksud dia kita boleh bergerak di dalam Mekah, keseluruhan Mekah. Kita tak boleh sebelum ni kan dekat neighborhood sahaja kan. So kita dah boleh lah gerak-gerak dekat dalam Mekah. Saya boleh pergi lepas dekat tu rumah Puan Masnira, Puan Masnira mall. rumah saya. Ya, betul. Tapi kita tak boleh gathering lagi. Tak boleh lagi. Dalam mana belum boleh pergi ke rumah-rumah lah. Belum lagi. Yang tu tak boleh. Ingat dah boleh gathering kalau nak pergi rumah Masnira kan. Okey, lepas tu mall dengan kedai-kedai semua dah dibuka. Okey, masjid belum lagi. Itu sahaja untuk fasa pertama. Untuk fasa kedua saya difahamkan akan bermula pada 22 Jun sehingga bila tu tak dinyatakan lagi lah secara terperinci kan. Mungkin kerajaan nak tengok macam mana kes COVID ni lepas dia buka slowly ni. Okey, fasa kedua kita boleh keluar daripada Mekah. Tapi orang luar tak boleh masuk Mekah lagi tau. Kita je yang dekat dalam Mekah boleh keluar daripada Mekah. Lepas tu masjid akan dibuka. Alhamdulillah. Ni maknanya kita yang di Mekah ni kita boleh pergi ke Jeddah, boleh pergi ke Taif. Boleh. Tapi orang yang itu untuk fasa kedua fasa kedua insya-Allah akan bermula 22 Jun tu. Dan nak dekat sebulan juga lagi, lama lagi lah. Jadi kita akan berada di fasa pertama ni agak lama untuk di Mekah. Hampir sebulan juga. Hampir sebulan, betul. Tapi orang luar yang di Jeddah, yang di tempat lain, dekat Madinah juga tak sama dengan Mekah, lain juga. Lain pula Okey, kalau macam untuk Ustaz lah, saya tengok tadi Ustaz dia buat analisa, dia check semua kan. Saya nak tanya kat Ustaz sendirilah Apa pendapat Ustaz macam mana tentang isu COVID yang berlaku di Saudi dan kita nak khususkan di Mekah ni? Macam mana pandangan Ustaz tentang isu COVID ni? Kenaikan dia, penurunan. Betul. Okey, jadi kalau kita tengok kita tak ambil banyak lah, kita cuma ambil dalam minggu ini saja ya. Dalam minggu ini kalau kita tengok, kalau kita perhatikan kes COVID, kalau kita tengok dia setiap hari dia menurun. Kalau kita perasan daripada hari Jumaat minggu lepas dia daripada 2,642 cases dan seterusnya pada hari Sabtu 2,400, lepas kemudian hari Ahad 2,300, kemudian hari Selasa jadi semalam 1,900. Jadi makin lama dia punya kes tu makin lama makin rendah, makin turun makin susut. Alhamdulillah. Itu daripada segi cases baru. Jadi kalau kita tengok dia punya segi recovery dia, kalau kita dari segi tengok recovery pun banyak juga tau Puan Masnira. Jadi kalau recovery pun banyak, jadi dalam 2,000 lebih dia punya recovery dia. Jadi kes aktif pun kat sini kalau kita tengok dalam 28,000, 29,000. Jadi kalau kita tengok dia punya kes yang sebelum ni kita dikejutkan ya Puan, macam mana boleh kes COVID-19 ni boleh naik mendadak, betul? Naik betul, sangat. Kalau kita tengok sangat. dia punya kenaikan tu sangat drastik lah. Katakan Sampai satu hari boleh jadi setiap hari memang beribu. Betul, beribu-ribu. Jadi kalau kita tengok kenapa Saudi berlakunya COVID-19 ni boleh naik meningkat, disebabkan kerajaan Saudi telah memberikan apa orang kata cek kesihatan secara percuma. Dan dia telah pergi ke seluruh kawasan yang zon merah, pergi ke rumah-rumah untuk mencari ada tak COVID dekat tempat mereka. Cek test satu rumah. Satu rumah betul Puan Masnira, betul. Ibaratnya macam tapi dia fokus pada kawasan certain kawasan saja dekat Mekah yang ni merah, kan. Contoh kat Mekah ni yang saja. merah lah, kawasan-kawasan padat yang kita panggil. Kawasan padat ya. Kemudian Puan Masnira, kalau kita tengok ya kes COVID di Mekah macam mana pandangan Puan Masnira? Kalau kita tengok dekat Mekah, betul, dekat Mekah tu kita tak sangka kan masa Saudi tengah baru tutup terus pintu masuk Mekah ni, tak ada lagi kes COVID masa tu. Betul.
Jadi bila dah start tu dia terus naik mendadak. Lagi-lagi lepas macam Ustaz cakap tadilah, lepas dia buat mass test tu daripada rumah ke rumah, dan tumpuannya mass test tu pada kawasan-kawasan padat kan, kawasan-kawasan yang ramai orang. Yang tu yang kita tengok gerun tu, hari-hari macam banyaknya kes kan, beribu kes. Tapi alhamdulillah lately ni kesembuhan dia pun tinggi ya. Alhamdulillah. Apa yang saya pernah terdetik, alhamdulillah, betul. Yang saya terdetik pada bulan Ramadan dengan saya kata alhamdulillah, nikmat juga kita lalui Ramadan dalam musim Covid. Sebab apa? Tiap malam saya tengok yang live daripada Masjidil Haram. Tiap malam imam-imam yang mengimamkan solat tu, solat tarawih, solat isyak semua. Solat tarawih lah khususnya, kemudian ada doa kunut. Dalam doa kunut akan doakan. Semua imam akan doakan Allahumma kshif anna corona. Ya Allah, hilangkanlah kami, lenyapkanlah corona dari kami. Dalam hati saya terfikir, ya Allah, saya yakin doa-doa imam-imam yang soleh ni akan Allah kabulkan dan Allah akan beri kesembuhan yang banyak. Betul. Sebabkan Ramadan bulan mulia, kemudian insya-Allah doa keajaiban kita tahu. Jadi alhamdulillah, dan bila Ustaz study balik kes kenaikan Covid dan juga dia punya kesembuhan. Nampak banyak juga turun pada akhir Ramadan sampai ke sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Orang kata ibarat orang kata amal soleh daripada orang soleh, masyayikh daripada di Masjidil Haram, kerana para imam semua kan. Allah SWT insya-Allah kalau kita doa di bulan Ramadan, Allah Taala mungkin akan angkat salah satu doa antara kita, betul? Dan semua orang, insya-Allah kan, semua orang yang mendoakan agar kita punya wabak ni hilang di muka bumi ni, insya-Allah, betul. Okay, lagi satu Ustaz, saya nampak komen tadi, masing-masing dah alhamdulillah, sebab saya sebut masjid buka tadi saya kena highlight bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram. Tapi masjid-masjid lain di dalam Mekah ni setakat ni untuk Masjidil Haram kita tak dapat lagi info bila akan dibuka kepada publik. Dan lagi satu, Masjidil Haram ni dia tak tutup terus pun. Selama ni Masjidil Haram tak tutup. Dia dibuka tetapi hanya untuk staff-staff, para imam dan juga orang-orang yang bertugas di dalam masjid. Dia tak buka kepada publik. Jangan salah faham. Kita buka dekat bahagian 3 terus. Belum lagi. Kita masih lagi. Itu nanti kita kena bagi peringatan. Alright. Cumanya sekarang ni ramai juga yang ingin bertanya tentang sekatan umrah sampai bila, subhanallah, sebab awal mulanya sekatan umrah bulan 3 tu kalau macam contoh travel agency di Malaysia, ramai yang kasih harapan contoh InsyaAllah Ramadan. Tapi Ramadan pun tak buka. InsyaAllah nanti bulan 6. Tapi kita pun dah hampir ke, kalau ikutkan bulan Syawal ni adalah pertama bulan haji. Kita dah masuk ke dalam fasa bulan-bulan haji. Betul. Bulan haji. Zulhijjah. Kan kita namakan panggil apa tu? Miqat zamani. Bulan-bulan haji. Syawal, Zulhijjah. Kita dah masuk. Jadi kalau ikutkan dah selesai dah fasa Umrah fasa. Kalau kita tengok kerajaan Saudi ni, dia telah membuat fasa umrah tu untuk membenarkan orang umrah tu sehinggalah 15 Syawal. Jadi fasa 15 Syawal tu nanti dia akan, tempoh tu akan habis. Tapi sebenarnya kita dah tidak boleh membenarkan, kerajaan Saudi tidak membenarkan untuk melaksanakan umrah daripada awal lagi sehinggalah 15 Syawal nanti. Betul? Kalau kami ditanya, bilakah bila umrah dibuka semula? Dia takkan buka lah. Allahu a'lam. Dia sampai 15 Syawal ni habis. Dia tak tahu. Dia kat sini dia tak bagi spesifik date terus. Haji akan buka-buka, dia akan bagi sikit-sikit. Macam ni untuk tempoh perintah berkurung ni pun kita baru tahu semalam bila akan habis, bila start fasa-fasa ni. So kita tak tahu detail lah. Kita sendiri, even haji pun, Ustaz macam mana untuk musim haji ni? Ramai yang tanya ni, haji ni buka tak? Ada tak haji ni? Ada yang tanya pasal haji ya? Daripada awal rancangan Ustaz. Ada banyak komen yang tanya pasal haji ni. Betul. Lagi ke? Okey, kalau kita tengok dalam segi orang kata isu haji lah, ada tak haji pada tahun ini, tahun 2020? Jadi kalau kita dah, bukannya Malaysia sahaja yang ada wawasan 2020, tapi di sini pun, di Mekah ni pun ada haji 2020.
Jadi kita tidak tahu, kita semua hanya berharap dengan Allah SWT. Saya sukalah mengambil satu orang kata hadis kursi, iaitu apa dia? Ana anda zanni abdi bi, iaitu aku bersama dengan sangkaan hamba-ku kepada aku. Jadi kita lebih kepada husnuzon, kita lebih kepada sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kalau COVID-19 ni Allah Taala jadikan kepada kita sangka baik dengan Allah Taala akan kurniakan kebaikan kepada kita. Kalau COVID-19 ni Allah Subhanahu Taala berikan kita sangka Allah nak beri ujian kepada kita, keburukan kepada kita, Allah Taala akan timpakan ujian dan orang kata malapetaka kepada kita. Itu kalau kita menyangka buruk kepada Allah SWT. Jadi saya suka mengambil petikan ini agar anda semua bersangka baik dengan Allah SWT. Itu sebab saya masukkan dengan dalam bidang haji. Kalaulah kita bersangka dengan Allah SWT, macam Ustazah ada sebut tadi, iaitu doa-doa daripada masyayikh yang mendoakan daripada bulan Ramadan, bukannya setakat masyayikh. Saya pasti semua orang umat Islam di dunia ni mendoakan agar COVID-19 ni akan lenyap. Terutama bagi mereka yang melaksanakan haji, betul? Jadi kalau kita tak mustahil benda ni, kalau kita sangka baik dengan Allah SWT, Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita sangka baik, mungkin ada haji pada tahun ni, Allah Ta'ala akan bagi haji kepada kita. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, kalau kita tengok dari segi pandangan saya daripada orang, saya bukannya analisis, tapi saya bukan seorang pakar analisis, tapi saya tengok keadaan. Okey, kemungkinan dia ada beberapa kemungkinan. Kita ambil kemungkinan pertama kalau COVID-19 ni dia orang kata makin lama makin menurun kemungkinan tapi dia punya recover dia orang kata setara, kemungkinan haji akan dibuka untuk orang dalaman sahaja, orang Saudi sendiri, dan orang luar contoh orang Malaysia, orang Singapura tidak akan dibenarkan untuk melaksanakan haji. Tambahan info, orang Singapura memang dah disekat. Orang Singapura memang dah dikeluarkan. Itu saya baca komen Singapura dah confirm tak ada haji. Orang Singapura dah confirm dah. Subhanallah. Itu untuk Singapura. Malaysia Malaysia. Okey, itu satu kemungkinan. Dan kemungkinan yang kedua, mungkin akan ada haji tapi bagi mereka, untuk orang luar, contoh orang Malaysia, ada haji untuk orang luar tapi mereka ni memberi kepada keutamaan seseorang itu. Contoh saya kata, contoh kepada mereka yang haji tentang haji furada, kita tidak tahu, mungkin ada kelebihan dekat situ, mungkin tabung haji dah tutup, tapi daripada haji furada sendiri yang kita tengok ada keistimewaan dekat situ, kemungkinan ada, kita tidak tahu betul. Mungkin kalau ada pun mereka akan membuat apa? Mereka akan kuarantin di Malaysia dahulu, betul Puan Masnira ya? Kemungkinan kita pun tak dapat betul-betul news lah lagi tentang haji. Kita punya pendapat sahaja. Ya, pendapat sahaja. Gambarannya macam ni, kalau macam yang ramai-ramai daripada Malaysia, KT1, KT2 tu semua semua alam. Sepertinya tiada. Ini saya kata sebagai orang kata pandangan saya, guideline lah. Guideline lah. Jadi kepada mereka yang dah dikuarantin, contoh kita ambil 200 orang yang dibenarkan untuk melaksanakan haji daripada Malaysia. 200 orang, contoh 200. Kemudian 200 ni akan dikuarantin di Malaysia selama 2 minggu. Kemudian diorang sampai je kat Mekah, mungkin mereka tidak boleh di tempat berkumpul. Contoh mungkin Mina tak ada. Mungkin dekat Arafah tu sebagai tempat syarat je. Lalu saja berhenti seketika. Sekali tengok wukuf tu kan berhenti seketika. Dan 5 minit pun dah kira wukuf. Jadi mereka berhenti, duduk kat situ, baru terus jalan. Diorang tidak orang kata tidak berkumpul lah. Jadi kat Mina pun mungkin tak ada tempat berkumpulan. Mungkin diorang bayar dam saja, kita tidak tahu. Kan ini sebagai orang kata kemungkinan. Jadi tidak ada perkara yang mustahil ni Puan Masnira, betul tak? Jadi kita doa banyak-banyak. Tapi kita masih ada satu lagi senjata. Kita kena doa banyak-banyak. Ya, kita betul. Masih ada masa untuk berdoa dan mengharap supaya ada keajaiban tu, supaya kita dapat buat haji semua tahun ni kan. Sebab preparation untuk haji. Ya, just kami dapat ura-ura sahaja. Kemungkinan daripada Ministry of Hajj akan keluarkan keputusannya bulan Syawal ni. Bila? Wallahu a'lam. Okey. Kita tunggulah, nanti kita update kemudian kalau ada any news pasal haji kan. Sebab mereka masih menunggu nak lihat cases macam mana kan. So kita betul lah kata Puan Masnira, kita doa banyak-banyak untuk haji.
Okay, jadi sama ada mereka kalau dah ada haji pasti mereka akan kasih guideline yang sangat ketat lah. Betul. Tak boleh nak berkumpul mungkin sekali masuk dalam Masjidil Haram berapa ratus orang sahaja. Betul. Solatnya Tu macam mana? tu yang macam Ustaz cakap tu, akan ada haji 20-20. Maksudnya sangat berbeza dengan Sangat haji yang berbeza. kita lalui Betul. sebelum-sebelum ni, kan? Betul. Kita doa lah. Kita tidak tahu kan semua peningkatan COVID-19 kalau dia makin lama makin meningkat. Allahualam bisawab, mungkin haji tak ada, kita tidak pasti, betul? Betul. Okay. Jadi kita tengok komen kat sini banyak, saya tengok banyak komen kan. Masya Allah, memang banyak komen, banyak yang kami tak sempat terlepas juga nak baca sebab ada banyak komen. Betul. Betul. Jadi semua yang kata sangka baik, semua yang ambil pendekatan sangka Subhanallah. baik, Okay. Berdoa. Doa banyak-banyak. yang terbaik. Subhanallah. Okay, insya-Allah. Jadi seterusnya yang sebelum kita sebelum kita akhiri kita punya sesi live dah lebih 1 jam juga Ustaz ya? Dia 1 jam. Dah lebih 1 jam ni sebenarnya. Cuma sedikit lah mungkin yang topik terakhir kita nak sentuh sikit lah Puan Masnira. Kami ni ahli Mekah ya, wahai puan-puan, tuan-tuan, puan-puan semua. Kami ni ahli Mekah sering dibanjiri dengan berita-berita viral yang hangat, lagi panas. Betul. Menular di mana? Di media sosial. Ya, betul. Yang dapat banyak komen, like dan share. Subhanallah. Jadi itulah macam mana apa situasi Puan Masnira atau macam mana Puan Masnira hadapi soalan-soalan orang yang bertubi-tubi tanya bila satu berita viral keluar. Boleh kasih contoh berita seperti apa? Cuba boleh Puan Masnira kongsikan. Sebenarnya kalau ikutkan berita viral ni dia sentiasa ada pasal Mekah ni. Mekah hujan batu, Mekah apa? Mekah ni sandstorm, ribut pasir. Apa lagi macam-macam. Kan saya selalu dapat, kadang-kadang saya dapat tu kan. Saya tak dapat lagi berita kat Mekah ni, orang Malaysia dulu ataupun orang tempat lain dulu yang tahu pasal Mekah ni daripada kita sendiri. Kita macam selalu macam terkejut kan, ni cerita apa pula ni kan, cerita bila kan. Selalunya saya akan check betul-betul lah. Itu yang saya sebenarnya dah ada peluang ni, dah ada medium ni, kita boleh sampaikan. Kalau dapat any video-video yang tak okey ataupun berita-berita yang tak betul, sebelum kita nak sebarkan tu, sebelum kita nak share tu, kita kena check dulu. Betul tak ni berita ni? Siapa yang sampaikan? Daripada mana berita ni datang kan? Siapa yang buat? Kadang-kadang video tu diedit, ada video yang tak betul pun. Betul tak? Betul, ada edit, betul, setuju. Ada. Contoh sepanjang musim PKP atau kita kata curfew ni, dah berapa banyak kali keluar video pasal Masjidil Haram dah dibuka, dah boleh tahu. Diorang edit tau video tu yang kita tengok. Banyak. Betul. Dia edit kadang-kadang video lama tapi dikeluarkan pada musim sekarang. Betul. Lepas tu dia tengok dia siap buat Maksud dia video tu memang betul. Tapi masa dan tarikh tu yang salah. Kan macam tu. Yes, betul. Jadi itulah kita pun selalu dan kerana itu jugalah kami sediakan medium seperti ini. Betul. Yang terindah agar kita dapat membasmi berita berita tak betul. Betul. Yes. Jadi kepada anda semua yang baru saja mengikuti rancangan Mekah Kenangan Terindah, dan kita akan sebentar lagi kita akan berakhiri, iaitu kami Mekah Kenangan Terindah, saya Muhammad Syarul Mishari, Ustazah Salimah binti Hasin dan juga Puan Masnira Ramli. Kami adalah geng Mekah ya yang ingin membasmi berita yang viral yang tidak benar tu. Betul. Ni geng apa? Geng anti cerita tak betul macam tu. Ini geng Mekah ni. Geng kita punya tu. Benda gitu tu, geng Mekah bersama membasmi berita viral yang tidak benar. Jadi itulah kalau anda dapat suatu berita yang menular di WhatsApp, di media sosial, Twitter, Instagram dan sebagainya, boleh rujuk pada mana-mana ahli Mekah yang antum kenal. Mungkin ada sanak saudara yang sedang belajar di sini, ada yang bekerja dan family di sini dan sebagainya. Sangat meriah Puan di sana. Comel anak tu. Itulah kan, tiba-tiba ada iklan sekejap
Puan Masnira berapa orang anak ni? Saya ada 3 orang anak. Yang sulung umur 11 tahun. Lepas tu yang nombor 2 7 tahun. Yang nombor 3 nak masuk 3 tahun ni. Masya Allah. Okay, jadi saya suka dengan komen ni daripada Puan Sania, viral. Jangan dah jadi fitnah kan. Betul juga. Betul. Kalau betul. tak langsung dia akan jadi fitnah. Bila tak betul dia jadi fitnah. So baiklah, lebih baik kita jangan sebarkan. Betul, setuju. Yes. Oh, ada yang tanya kenal ni siapa ni? Daripada Nafisa Cik suara Raid ke tu? Ya, Raid lah tu. Okay, jadi so diorang namakan kita Khairul Iskandar ni geng anti fake news. Boleh lah diterima. Boleh. Daripada Puan Nonias Adnib, alhamdulillah kita semua dapat berita-berita sahih dari Mekah through Ustaz-Ustaz Adnib. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, jadi alhamdulillah rasanya untuk semua info live kita hari ini sangat padat. Alhamdulillah, kan? Antum semua yang mendengar live kita, yang menonton boleh share terus, siapa yang belum share supaya seperti mana viral, seperti mana banyaknya like dan share untuk berita yang viral yang tidak sahih tu, lagi banyaklah tersebar berita-berita yang sahih dari Mekah Al-Mukarramah. Macam tu lah. Setuju. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk memberi manfaat kepada orang lain sekiranya mereka juga menerima dan proses apa yang ada daripada kami, anda juga akan mendapat manfaat. Iaitu kepada anda semua, page Mekah Kenangan Terindah ini juga bukan setakat orang kata memberi berita ataupun menjadi orang kata perantaraan antara kami antara Mekah Al-Mukarramah dengan anda sebagai pengubat rindu. Kami juga membuat satu rancangan dan rancangan ini pun telah dibuat pada bulan Ramadan, iaitu Ku Utuskan Doamu dari Mekah Al-Mukarramah sendiri. Yes. Jadi kepada anda semua yang sudah ikuti rancangan kami, iaitu pada 20 Ramadan hingga 30 Ramadan kami telah membuat rancangan Ku Utuskan Doamu dari Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, tabarakallah. Kami amat rindu dengan anda semua yang setiap pagi setiap sahur jam 3:30 mereka dah bersedia. Mereka dah bersedia. Bila kami lambat sikit je, terus mesej berderu-deru. Ustaz, ada kelas pada hari ya? Betul, alhamdulillah. Masya Allah. Kita boleh santai-santai. Lambat 1-2 minit. Ustaz, ada ke tak berdoa malam ni? Kami jadi macam orang kata tak cukup kaki nak berlari kan. Jadi kepada anda, kami tidak mengecewakan anda. Kami meneruskan juga rancangan Ku Utuskan Doamu dari Mekah, tapi yang kali ini adalah pada hari Jumaat jam 4.30 waktu Saudi, iaitu antara doa yang mustajab, iaitu doa selepas asar petang hari Jumaat. Ada antara doa yang paling mustajab itu saya. Kami akan di hari waktu Jumaat dan kami akan mengadakan slot Ku Utuskan Doamu dari Mekah Al-Mukarramah. Jadi kepada anda semua yang ingin mendapat manfaat agar pahala anda dapat ekstra pahala dan pahala mengalir, anda boleh share page Mekah Kenangan Terindah kepada mereka agar kalau untuk nak memutuskan doa boleh pergi ke page Mekah Kenangan Terindah. Selain daripada cerita kami daripada Mekah Al-Mukarramah dan juga berita terkini, dan anda juga jangan lupa untuk follow Puan Masnira Ramli kita. Rindu Mekah, ingat Puan Masnira. Rindu Mekah, ingat. Masya Allah, tabarakallah. Macam itulah. Jadi kepada anda jangan lupa kepada anda, kepada mereka yang ingin mengaji Al-Quran daripada yang tak tahu membaca, Ustazah Salimah Hasim akan mengajar anda. Daripada orang yang tidak tahu membaca, boleh membaca sampai hafal. InsyaAllah. Boleh follow Ustazah Salimah Hasim. InsyaAllah. Okay, so kita start balik kelas ngaji kita. Kita mulakan dengan geng baca surah Al-Mulk secara belajaran antara anak secara online. Online lah, insyaAllah. Online, okay. Dan insyaAllah kita mungkin akan mulakan kelas Ruqyah Syar'iyah kita pada hari Sabtu. Masya Allah, bagusnya. Jumaat atau Sabtu ni nanti saya akan kasih masa dan saya akan pakai macam mana waktunya. Jadi untuk kata-kata terakhir daripada Puan Masnira sebelum kita akhiri kita punya program ni. Yalah, sekejap ni kita rasa dah nak habiskan. Betul, sekejap. Betul. Waktu 6 petang Ya, betul. Sekarang kat Mekah habis waktu 6 petang. Okay, saya mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua yang mengenali saya secara langsung ataupun di alam maya ni, yang follow saya lama daripada
Saya tulis blog, masya-Allah. tulis buku, lepas tu dekat Facebook Masya-Allah, pula kan. masya-Allah. Terima kasih banyak atas sokongan anda semua yang selalu sangat Masya-Allah. mesej saya. Kadang-kadang ada juga masa yang kita rasa macam down, sedih tu apa tahu yang buat saya rasa macam terharu sangat. Doa-doa orang yang hantar, yang minta kita doakan. Kadang-kadang Ya, kita rasa betul, macam betul. hari ni kita rasa macam mood kita tak okey, tiba-tiba kita baca Ira boleh tak doakan saya macam kita rasa macam Ya. ya Allah ujian dia lagi kuat. Macam tu kan buat kita rasa macam terima kasih. Saya terharu sangat dengan semua benda tu, semua komitmen kalian. Saya rasa macam positif sangat. Saya punya follower dekat Facebook ni, kawan-kawan Facebook dan followers ni, saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat positif. Alhamdulillah. Terima kasih sangat. Terima kasih juga untuk orang yang menonton live kita ni dan yang dah share live kita ni. Betul. Kita bagi Jadi alhamdulillah macam itulah juga Puan Masnira. Ramai juga yang PM kepada kita yang ingin mendoakan, doa ustaz tolong doakan. Jadi dari sebab itulah kami berfikiran untuk memberi manfaat kepada orang di Malaysia dan Singapura untuk mendoakan. Kami sebagai asbab sahaja, kami bukannya orang kata penentu yang akan memakbulkan doa. Tak, bukan. Kami sebagai asbab yang kini berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Itu sahaja. Yang akan memakbulkan doa itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kita yang penting kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar doa kita dimakbulkan oleh Allah. Yalah, saya harap semoga live pertama Puan Masnira di Mekah ini akan menjadi kenangan terindah buat Puan. Ni betul-betul yang pertama ni tau. Bukan yang pertama di Mekah kenangan terindah. Yang pertama dalam hidup saya macam tu. Dan insyaAllah kita bukan setakat hari ini saja dan saya Muhammad Syahrudin dan Ustaz Salimah Hasim akan beraksi juga dengan Puan Masnira Ramli di dalam episod-episod yang seterusnya nanti insyaAllah. Surprise ni. Surprise. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, jadi dengan itu saya akhiri dengan kita cakap terima kasih kepada mereka semua. Betul. Terima kasih. Jadi kepada anda semua saya ingin mengucapkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua. Aid Mubarakum. Aidukum Mubarak. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Terima kasih kepada semua. Jazakumullah khair. InsyaAllah moga Allah berkati dan rahmati semua yang bersama-sama kita. Doakan sikit tu doa. Ustaz doa saya pula. Okey, kita doakan kepada semua yang melihat, yang menonton. Kita doakan agar mereka semua dirahmati oleh Allah SWT, diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Kepada mereka yang menginginkan zuriat agar diterima zuriat. Kepada mereka yang menginginkan diampunkan doa agar diampunkan doa. Supaya kepada mereka yang mendoakan agar COVID-19 ini dilenyapkan. Kita doa semua agar wabak ni akan dilenyapkan. Allahumma kshif anna kuruna. Allahumma kshif anna kuruna. Allahumma rfa' anna kuruna. Allahumma rfa' anna kuruna. Allahumma rfa' anna hadhil jaiha wa hadzal bala wa hadzal waba ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan itu daripada kami jangan lupa Ana min Makkah. Okey, dan kita kasih cerita Mekah kenangan terindah. Assalamualaikum. Bye. Ma'assalamah.